Ya, mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. 各位弟兄姐妹，我们预备我们的心，我们进入祷告。 Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. 神啊，我们实在感恩，因为我们有机会来聆听你的道。 Karena itu Tuhan tanamkanlah kerinduan untuk kami mendengar suara Tuhan. 神啊，求你把一颗渴慕的心、聆听你的话语的心，放在我们每位的心底。 Bukan sesuatu yang kami ingin dengarkan ya Tuhan. 不是一些我们愿意听的话语而已， Tapi semuanya murni hanya suara Tuhan. 一切有洁净的，还有温柔的，都是从主你的声音而来的。 Karena itu berkatilah kedua hamba-Mu yang akan memberitakan ini, baik memberitakan maupun menerjemahkan. 求你高莫两位妇人，不论传讲的或是传译的， Berkati kami dalam segala keterbatasan dan keberdosaan kami. 求你赦免我们一切的罪，还有我们的有限的能力。 Ini doa kami Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan. 这就是我们的祷告，我们要来聆听你的道。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们求，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Esther 我们 pasal yang ke-6. 我们将打开我们的圣经，就是以斯帖记第6章。 Perenungan kita dalam kitab Esther sudah memasuki sampai di pasal 6 hari ini. 我们思想以斯帖记就到了第6章了。 Kita akan merenungkan dari Esther 6 ayat pertama hingga yang ke-14. 我们将来读第1节到第14节， Ayat yang pertama hingga ke-7 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 第1节到第7节将用印尼文读， Selebihnya dari 8 sampai 14 akan dibacakan dalam Mandarin. 第8到第14用中文读。 Kami akan membacakannya, Bapak Ibu silakan memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. 我们一起来聆听。 Esther pasal 6, Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Raja lalu menitahkan agar kitab pencatatan sejarah diambil dan dibacakan di hadapan raja. Di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, telah berupaya membunuh Raja Ahasiweros. Bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai karena hal itu? Jawab para pelayan pribadi raja yang bertugas pada raja, apapun tidak dianugerahkan kepadanya. Raja bertanya, siapakah di pelataran itu? Pada waktu itu, Haman baru tiba di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada raja bahwa ia hendak menggantung Mordekai di tiang yang sudah ia dirikan untuknya. Jawab para pelayan pribadi itu kepada raja, itu Haman yang berdiri di pelataran. Tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, raja bertanya kepadanya, apa yang dia harus dilakukan kepada orang yang raja hendak beri kehormatan. Kata Haman dalam hatinya, siapa lagi yang hendak diberi kehormatan oleh raja lebih daripada aku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, untuk orang yang hendak diberi kehormatan oleh raja. 当将王常穿的朝服和戴冠的御马，都交给王及尊贵的一个大臣，命他将衣服给王所喜悦、尊贵的人穿上，使他骑上马，走遍城里的街市，在他面前宣告说：王所喜悦的尊贵的人就如此待他。王对哈曼说：你速速将这衣服和马，照你所说的，向坐在朝门口的犹太人末底改去行，凡你所说的一样不可缺。于是哈曼将朝服给末底改穿上，使他骑上马，走遍城里的街市，在他面前宣告说：王所喜悦尊贵的人就如此待他。末底改人回到朝门，哈曼就忧忧闷闷的蒙着头，急忙回家去了，将所遇的一切事详细说给他的妻细利斯和他的众朋友们。他的智慧
人和他的妻希利希对他说：“你在末底改面前死而败落。他如果是犹太人，你必不能胜他，终必在他面前败落。”他们还给哈曼说话的时候，王的太监来催促他去赴以斯帖所预备的宴席。 Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu dunia dihebohkan dengan Epstein File dan bahkan hingga detik ini masih sangat terasa di media sosial. 在这一段时间，世界被这个爱波斯坦文件而震动了。 Dalam Epstein File dipaparkan pada publik diungkap rahasia kejahatan dari seorang yang bernama Jeffrey Epstein. 照今天媒体一直在播放、在讨论、在公开的文件泄露的，叫做 Jeffrey Epstein 这个人所犯下的秘密的罪行。 Seorang yang terbukti melakukan kejahatan seksual dan perdagangan seks kepada anak-anak. 因为他被控告，已经犯罪，犯了那个性的罪，还有儿童性交的交易。 Meskipun orang ini ditemukan bunuh diri pada selnya dalam 29 Agustus 2019, 甚至这个人是在8月29日，也2019年的时候，发现他在狱中自杀了。 namun cerita tentang orang ini ternyata tidak berhenti sampai kepada kejahatan seksualnya. 但关于这个人的故事，并没有因此而结束。 Ketika Epstein File dipublikasikan menimbulkan banyak pertanyaan bagi banyak orang tentang kebenaran dari Epstein File. 这个文件当被揭开以后呢，引发了许多关于这个真相的疑问。 Karena dalam Epstein File itu menunjukkan bagaimana ia memperlakukan para korbannya di dalam pulau pribadinya. 因为那边有记载说，他如何在他的私人岛屿上对待那些受害者。 Dan bahkan yang lebih mengejutkan dalam Epstein File ini mencatat permainan elit global yang mengatur dunia ini. 更让人震惊的是，这个文件里提到所谓的控制世界全球的精英集团。 Bahkan dikatakan ada orang-orang tertentu yang punya kuasa dengan sengaja menciptakan pandemi COVID-19. 甚至有人称为新冠疫情是人所造的。 Bahkan dikatakan ada reka simulasi pandemi yang dilakukan. 甚至曾经有行过这个疫情模仿的演练在那边进行。 Dan banyak orang yang mengambil benefit daripada COVID-19. 从中呢，有很多人谋取了利益。 Apalagi ketika dalam Epstein File itu dengan sengaja menyebutkan beberapa nama tokoh terkenal termasuk yang ada di Indonesia. 甚至这个文件里面有提到一些有知名人士的名字，包括一些在印尼的人。 Semua nama-nama tokoh ini dikatakan terkait dengan pola kejahatannya. 这一切所说的，这些有名的人呢，他们就跟这个事件有关系。 Bapak Ibu Saudara, kejadian ini membuat banyak kegemparan dan juga manipulasi di mana-mana. 这个事件呢，引起了很轰动的一个谈论。 Semakin banyak video konspirasi yang bertebaran. 很多关于他本身与别人的那种经历呢，在每个媒介都非常多。 Dan membuat setiap kita atau semua orang yang membacanya berkata-kata, apakah semua ini adalah kebenaran? 所以当我们看到这些骚动的时候呢，我们要说，是否这一切是真的吗？ Jika pandemi COVID adalah sebuah permainan, apakah kita sedang dibohongi dan dipermainkan? 如果这个疫情呢，就是有一群人所设计呢，所以我们就被他们成为他们的玩偶了。 Jika semuanya ini benar, apakah kita masih mempunyai hak atas kehidupan kita? 如果这一切都是真的呢，是否我们还有权利活在这个世上呢？ Bapak Ibu Saudara, begitu banyak pertanyaan yang kita harus mengakui kita terlampau kuasa untuk mengetahui ini benar atau tidak. 有那么多的问题，那么多的阴谋，甚至我们不知道哪里是真的。 Kita nggak bisa kontrol dunia hingga akhirnya kita bisa mengatakan kita tidak dapat menemukan kebenaran. 我们不能够掌控这个世界，甚至我们说我们没有看到有真理存在。 Terlalu besar bagi kita untuk menemukan kebenaran seperti kasus 我 ini. 们不可能能够揭开这一切的真理。 Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apa kebenaran itu? 究竟真理到底是什么呢？
Apa kebenaran itu, Bapak Ibu? 真理到底是什么？ Bukankah kebenaran bisa menjadi sesuatu yang sangat bias, sangat bias? 难道真理不会变得更模糊吗？ Dari mana kita mengetahui bahwa apa yang kita ketahui merupakan sebuah kebenaran? 我们又如何知道我们所知道的是真理还是不是？ Mungkin jika kita mendengarkan atau melihat sebuah berita di sosial media, 当我们在媒体上看到或听到一些新闻的时候， kita akan terlatih untuk berpikir lagi sebelum menyimpulkan. 我们可能会再三的考虑，才我们拿出结论。 Apalagi sekarang banyak video AI, Bapak Ibu. 甚至现在很多人工智能所设计的一些画面， Yang semakin membuat kita sulit untuk membedakan ini asli atau palsu. 我们更难来判断这个到底是真的还是人工智能所做出来的。 Akan tetapi jika sebuah berita tersebut diberitakan oleh lembaga, akun atau sesuatu hal yang kita percaya, 不过那个消息呢，或是新闻是一个能够相信的媒体爆出来的话呢， bahkan kalau berita itu kita dengar dari seorang yang kita anggap, kita percaya kepada dia, 或者我们从某某人我们所相信、信任的人那边所听来的呢， maka kita akan mempertimbangkan kebenaran itu. 所以我们往往会更容易的来相信这个。 Kecenderungannya kita akan menganggap berita itu adalah kebenaran. 所以我们常常就保证可以说那个是真理，是真的新闻， Karena menurut kita, kita dengar dari orang yang kita percaya. 因为我们是从我们所相信的人那边所听来的。 Akan tetapi hal itu pun tidak menjamin Bapak Ibu bahwa itu adalah kebenaran. 不过即使如此，这个也不能保证那个是真的是真理。 Bapak Ibu Saudara, kesulitan dalam menemukan sebuah kebenaran kemungkinan merupakan sebuah tanda bahwa kita sendiri tidak tahu apa itu kebenaran. 在寻求真理的困难中，或许代表我们自己真正的也不什么了解这个真理。 Atau bahkan hal ini bisa menjadi sebuah tanda bahwa kita berpikir bahwa hidup kita menjadi sebuah penentu ini kebenaran atau bukan. 甚至我们可能认为我们自己我们的生活才是判断真理的标准， Padahal diri kita bukanlah kebenaran. 然而我们自己本身并不是真理， Atau bahkan dalam diri kita tidak ada otoritas untuk menentukan sebuah kebenaran benar atau tidak. 我们本身也没有权柄去定某某事是否是真理。 Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 10 ayat yang ketiga berkata demikian. 罗马书第10章第3节这么说： Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. 因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义。 Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia berdosa terus-menerus menciptakan kebenaran versi diri mereka sendiri. 圣经清楚地指说，罪人不断地建立属于自己版本的那个真理。 Maka tidak heran Bapak Ibu kalau manusia itu seringkali menganggap dirinya paling benar. 因此，人常常就说他自己就是最对的那对， Saya yang benar, orang lain tidak. 我就是真，就是对的那位，别人是错的。 Sehingga tidak mengherankan ada bentrok antara sesama karena saling mempertahankan kebenaran versi diri 因 sendiri. 此，人与人之间常常发生了冲突，因为每个人都要坚持着自己的认为。 Jikalau demikian, bagaimana di dalam rangkaian kitab Esther, Bapak Ibu? 那么我们在以斯帖记里面的述说又如何来看待呢？ Di manakah kebenaran di dalam kitab ini? 这个卷里面记载的哪里到底是真理呢？ Atau bagaimana kita mengerti kebenaran melalui narasi dalam kitab ini? 我们又如何以自简书的述说事中了解其中的真理呢？ Bapak Ibu, kita telah merenungkan kitab Esther dalam beberapa minggu ini. 过去几周我们一直来默想这个以斯帖记， Dan pada saat ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat dengan lensa yang lebih besar lagi. 现在传道需要我们每位以更宏观的角度来视或者来读这卷书。 Mari kita mendekati kitab Esther ini melalui pendekatan redemptive historical naratif. 我们来从这个历史述说中来了解救赎这个问题。
Melalui cara ini setidaknya ada 3 titik yang terbagi untuk kita memahami atau mendekati Esther, teks Esther 救 ini. 赎历史述说呢，有几点我们可以来探讨。 Titik-titik itu adalah titik awal yang saya kasih tanda TA, titik resolusi atau titik balik, dan TH itu adalah titik akhir. 这3点就是有起始点、转捩点，还有终点。 Jadi narasinya akan seperti ini Bapak Ibu. 所以这个起说就这样的开始。 Di dalam titik awal dalam pasal 1 sampai yang kedua, 当从1章到2章的时候， ini memperkenalkan awal mural daripada kitab Esther 这里介绍了故事的开端， atau awal mula cerita daripada 就 Esther. 是这个故事的开始。 Dan memperkenalkan mereka adalah the remnant atau umat sisa. 这就是说，这些人就是犹太人的剩下剩余的移民， Orang-orang yang memilih untuk tidak balik daripada pembuangan. 他们就是选之不从被拐的地方归回本地。 Bukan karena tidak bisa, 这不是代表他们不能够回去， akan tetapi karena mereka adalah umat yang kehilangan harapan 而是因为他们已经失去了盼望的一个子民， dan merasa Persia memiliki kuasa yang lebih besar untuk menghidupi mereka daripada Tuhan. 认为波斯的权势更能保证他们的生活， Oleh karena itu mereka pilih untuk tetap stay 所以他们不回到他 daripada 们的本地， pulang ke Yerusalem. 而不是回到耶路撒冷去。 Mereka memilih berharap pada Persia daripada kepada 他 Allah. 们选择要倚仗着波斯的权势。 Kemudian titik awal ini dalam upaya mereka akhirnya seorang Esther menjadi ratu Persia. 所以在这个起点呢，就是以斯帖很奇妙的成为了这个国家的王 Sehingga 后， akhirnya mereka seperti memiliki kekuatan. 所以他们就更加了拥有了在其中的那种力量。 Kalau orang Indonesia bilang punya backingan Bapak Ibu. 我们印尼人说有后山，有靠山。 Nah Bapak Ibu, pergeseran dari titik awal menuju titik resolusi, 从起点到转指点的时候， kita melihat itu ada satu bentrok antara Haman dan Mordekai. 我们看到在这个画面中有哈曼和莫迪凯之间的冲突。 Haman ini adalah seorang yang mendapatkan jabatan daripada raja. 哈曼是被王所高举的一位臣使， Orang kepercayaan raja. 他是那个王所相信的一位重臣。 Dan ketika dia lewat maka orang-orang itu harus tunduk kepada dia atau hormat kepada dia. 当他经过的时候呢，众人都必须向他下拜。 Akan tetapi ada satu orang Bapak Ibu ingat yang tidak menghormatinya yaitu Mordekai. 就是唯有一个人叫莫德凯的，他就不愿意向他行礼。 Bapak Ibu, tindakan Mordekai ini kita tidak dapat generalisasi bahwa dia tidak mau tunduk kepada Haman seperti tindakan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 在这里，我们不能够简单的把莫迪凯的行为，同以你但以你他和他的几个朋友的那个情况来说， Tidak seperti mereka yang tidak mau menyembah berhala karena takut akan Tuhan. 不是好像他们不拒绝了拜偶像的行为，因为他们是惧怕神的那种。 Akan tetapi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh bagian ini sebenarnya menjelaskan bahwa Mordekai itu punya pride Bapak Ibu. 其实我们更深入的了解这一节的时候，我们将看到莫迪凯的心中有存着自己的骄傲， Dia punya pride tersendiri karena Esther menjadi seorang ratu. 因为他有一个骄傲，他就仗着以斯帖已经成了那边的王后了， Sehingga dia memilih untuk tidak mau menghormati seorang Haman. 所以他因此不愿意向哈曼低头。 Bapak Ibu, terlepas dari Haman yang memang seorang yang jahat, 虽然哈曼的确是很邪恶的一个人， tidak akan mengubah realita bahwa Mordekai memiliki sebuah kebanggaannya sendiri. 但这不能够掩盖莫迪凯心中的那个傲慢。 Bapak Ibu, dalam pasal 3 ini akibat dari peristiwa ini Haman tidak terima perilaku daripada 所以 Mordekai. 第三章的时候说到，莫迪凯不要以哈曼下拜， Sehingga dia merencanakan agar bagaimana caranya semua orang Yahudi dibinasakan. 所以哈曼就不接受了这一点，他就要设计怎样来灭绝犹太人。
Dan apa yang ingin dilakukan berhasil, Bapak Ibu. 并且他所行的已经得成了。 Raja itu menetapkan satu hari dan tanggal tertentu untuk membinasakan orang Yahudi. 王呢已经设定了有某某一天要灭绝这个种族， Hingga akhirnya Bapak Ibu di pasal 4到了第4章的时候， merupakan sebuah titik resolusi daripada kitab Ester ini. 这就是这个述说的转捩点， Merupakan satu titik yang membalikkan semua narasi dalam kitab ini. 这就是一个转捩点，从头到尾都是颠倒化的。 Mordekai dia benar-benar dan seluruh gesturnya menunjukkan kesedihan dan penyesalan. 莫迪凯从他的行为、他的身体的动态，他承认他是已经非常非常垂丧。 Seakan-akan dia mempersalahkan dirinya sendiri yang membuat kepunahan daripada bangsanya. 因为他已经察觉到是因为他的原因，使到这一个种族要被灭绝。 Ada satu gestur yang sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan dari 有一 Mordekai. 个行为就是他真真切切的说到他的悔改。 Ketika dia menaruh abu di atas 当 kepalanya. 他把灰放在他的头上的时候， Ini bukan tanda kedukaan Bapak Ibu. 这个不是只是悲哀的， Bukan tanda 举动。 kesedihan Bapak Ibu. 不只是很难过的那种表现， Ini tanda penyesalan. 这表现出极大的悲哀与悔改， Ini tanda pertobatan Bapak 这 Ibu. 代表了一个真真切切的悔改。 Sehingga ini adalah puncak atau resolusi atau titik balik dari kitab 这 Ester. 就是以斯帖记的转捩点的巅峰。 Setelah dari titik resolusi itu bergeser menuju ke bagian akhir Bapak Ibu. 从这个转捩点就是关键性的转捩，然后移到这个终点。 Pergeseran ini menunjukkan berbeda sekali antara TA ke TR dan TR ke TH. 从这个起初点到转捩点，这是非常有不一样的。 Jikalau dari TA itu ke TR itu menunjukkan kondisi umat Tuhan yang sungguh terombang-ambingkan Bapak Ibu. 从起初到转捩点呢，那个只是说这个名呢，在一个地方、一个国里面，真的不知道去向，也没有确定的命 Yang 运， menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak ingin mencari Tuhan. 也看到这个子民似乎他们都不愿意去寻找神， Tidak ada suara Tuhan. 没有神的话语临到他们， Tidak ada tanda daripada Tuhan. 没有神的神迹临到他们。 Tapi ternyata setelah titik resolusi ini terjadi, terlihat seperti ada cerita yang berbeda. 不过从转捩点接下来所发生呢，我们看到这个故事又不一样了。 Yang sedang menceritakan kondisi umat Tuhan yang berangsur-angsur membaik. 我们能够看到有明显这个百姓有寻求有改变的趋向， Bahkan memperlihatkan providensia Allah meskipun Tuhan tetap bekerja di balik layar. 他们逐渐的改善，我们也显明的能够看到有神的保护在那边。 Pasal 6 adalah bagian dari pergeseran dari titik resolusi ke titik 这个 akhir. 第6章就是从这个转捩点移到这个终点的关键。 Bapak Ibu, pasal 6 dibuka bukan dengan satu kejadian yang spektakuler. 这个第6章呢，又不是从一个非常震撼的事件开始的， Bukan dengan satu kejadian yang ingin menunjukkan kondisi yang makin membaik. 也不是一个陈说，是说他们的现状是有改善的倾向。 Bukan seperti dalam buku atau film yang selalu mengisahkan kalau sudah mau bagian akhir maka tokoh utama seperti memiliki kendali utama. 这不像我们看到的电影那样，在终局前突然看到有掌控的那个局面， Atau kehidupan yang semakin membaik. 或者我们看到里面的生活会越来越好。 Akan tetapi pergeseran narasi ini dalam pasal 6 ada satu hal yang sangat sederhana yang terjadi Bapak Ibu. 不过这第6章呢，开头的就是从一个非常普通的现象， Sebuah hal yang biasa dan biasa juga terjadi kepada banyak orang. 这个现象就是我们常常也会承受到的一种现 Perhatikan 象。 6 ayat yang pertama. 我们看到第6章第1节这么说， Dikatakan di situ apa? 那边说到
pada malam itu juga 那夜 raja tidak dapat 王 tidur. 睡不着觉。 Sebuah peristiwa yang biasa Bapak Ibu. 这个现象呢，都是非常普通的。 Biasa kan nggak bisa tidur? 我们常常都会失眠，对吗？ Akan tetapi sebuah peristiwa yang biasa ini adalah satu tanda providensi Allah bagi umatnya. 就是从这个非常普通的事件呢，我们可以看到神的手在保护着。 Dalam beberapa penafsiran mengatakan bahwa tidak bisa tidur ini bukan insomnia biasa. 有些解经家这么认为，这个普通的失眠不是一个普通的失眠， Melainkan sebuah kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan oleh raja. 而是一种无法解释的不安，在这个王的身里面，现 Dia nggak tahu apa penyebab, apa yang dia pikirkan sehingga dia tidak bisa tidur. 他本身也不知道他到底在想什么呢，使到他不能够入睡。 Bahkan kalau pengkalimatan dalam bahasa asli itu menjelaskan tidur menjauhi raja. 甚至在原文表达为睡眠已经远离了王， Itu seperti orang kalau mau cari tidur tapi tidur itu lari terus daripada raja. 好像我们要进入那个睡的状态，不过很远，不能够得到这个睡意。 Artinya usaha sekuat apapun yang mau dilakukan raja untuk dapat tidur, dia tidak akan pernah mendapatkan. 意思是，无论王如何努力，他都无法入睡。 Bapak Ibu, hal-hal sekecil ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. 这个小的事情呢，却是神在保护你的一个记号。 Meskipun tidak terlihat. 其实我们虽然也看不见， Dan ternyata kadang-kadang Tuhan bisa pakai hal-hal yang sederhana yang mungkin tidak dipikirkan manusia untuk menjalankan rencananya. 甚至神用最微小、最普通的事情来完成他的计划。 John Calvin berkata demikian. Nothing takes place by chance. Everything is governed by the secret counsel of God. 加尔文这么说：没有一件事是偶然发生的，一切都在神的隐秘的旨意中运行。 Kebetulan itu nggak ada Bapak Ibu. 这个突然的是没有的， Semua ada dalam kontrolnya Tuhan. 一切都是在神的掌控中。 Yang semakin menunjukkan kita bahwa hal terkecil pun yang terjadi di dalam dunia ini itu semua dalam kontrol Tuhan. 所以要提醒我们，甚至最小的事情发生在我们的生命中，这就是有神的意念在里面。 Bapak Ibu, yang semakin menarik adalah jikalau kita melihat kepada ayat berikutnya lagi. 然后我们就看到接下来的， Bapak Ibu kalau sungguh memperhatikan kitab Ester ini, Bapak Ibu akan tahu orang seperti apakah Ahasiweros itu. 我们如果更仔细的读以斯帖书呢，我们更加知道哈史洛王这个人到底是什么人。 Bapak Ibu, apakah seorang raja seperti Raja Ahasiweros adalah orang yang suka studi literatur? 是否我们能同意吗？这个王他是喜欢一些写作的人吗？ Adalah orang yang peduli dengan pencatatan sejarah? 他是一个对历史的记载有很关切的一位王吗？ Beberapa penafsir dengan setuju mengatakan bahwa hal itu hampir tidak mungkin. 很多解经家都说，这个事件呢，对他来说是远离他的，不是他的习惯。 Dikarenakan Bapak Ibu coba bayangkan orang yang sangat suka berperang, gila harta, gila wanita, bukanlah tipikal yang sangat suka literatur sejarah Bapak Ibu. 一个非常喜欢战斗，还有喜欢美事，还有喜欢金钱的一个王呢，他不会喜欢一些写作的作文的东西的。 Akan tetapi sekarang pertanyaannya, mengapa seorang raja yang demikian nggak bisa tidur tiba-tiba cari kitab pencatatan sejarah? 现在就是一个这样品格的王呢，他突然间不能够睡的时候，他会找出那些历史记载的文字呢？ Mungkin Bapak Ibu lagi berpikir, kalau sulit tidur baca yang panjang-panjang. 也许我们觉得我们在失眠的时候，我们就找那些很长很长的东西来读一下， Yang hurufnya rapat-rapat jaraknya. 然后很紧密的那种读刊， Yang susah dimengerti. 还有很难被我们理解的那种读物读刊。 Contoh, 有比如
Alkitab. 我们神的话语圣经。 Dengan harapan selagi membaca bisa 我们希望我们读了以后呢， ketiduran. 会 Ya. 进入梦乡。 Oleh karena itu setiap detail seperti kitab sejarah yang diminta oleh raja untuk dapat dibacakan bukanlah merupakan sebuah hal yang kebetulan Bapak Ibu. 所以他要把那些历史记载重新的来读一下呢，那个不是偶然的， Akan tetapi merupakan pekerjaan daripada Allah itu 这 sendiri. 就是神在里面有动工。 Bapak Ibu Saudara, dalam penafsiran Midrash atau sebuah pendekatan penggalian makna dari orang-orang Yahudi, 在以色列人呢，怎样的来挖取那个意义的时候， di dalam Midrash mengatakan bahwa orang yang membacakan kitab sejarah itu adalah salah satu dari anak Haman. 这个在读这个历史的其中的一个读者就是哈曼的侄儿。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika anak Haman ingin membacakan kitab sejarah ini, 当这个哈曼的侄儿要把这个历史的记载，读给王听的时候， waktu dia ingin membacakannya, 当他要读的时候， tahu nggak apa yang dia ingin lakukan? 他想说什么呢？ Dia ingin melewati bagian tentang jasa dari Mordekai. 其实他要把这个莫德凯的功劳这一方面，把它越过去，不要读。 Dia nggak mau baca Bapak Ibu. 他不要读这一段。 Tapi apa yang terjadi? 不过什么发生了呢？ Semakin dia coba balik, halaman itu selalu kembali kepada dia. 他一直的翻篇，不过那一篇就是正在他的面前。 Semakin dia cari-cari, mau baca bagian lain, halaman itu selalu kembali kepada dia. 当他要看别的事件，他要读别的东西的时候，不过那一篇偏偏就出现在他的面前。 Sehingga pada akhirnya bagian kitab itu selalu kembali ke tempat yang sama, Bapak. 所以那一篇呢，就是呈现在他的面前。 Dan pada akhirnya dia juga harus membacakan bagian di mana Mordekai menyelamatkan raja. 然后他没有办法，他就无奈的把这一个事情的发生，把它读出来。 Akhirnya langsung saja raja menanyakan tentang apa yang telah diberikan kepada Mordekai karena menyelamatkannya. 王就问了，有赐给他什么东西吗？ Dan ternyata selama ini Mordekai itu nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. 因为莫德凯立了功，他到底是什么都没有得到的。 Singkat cerita Bapak Ibu, raja menanyakan kepada Haman, 就是简单来说，神就问哈曼， apa yang harus dilakukan kepada orang yang berjasa kepada raja. 他问他王所喜恶越尊贵的人，如何要来对待他呢？ Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang disarankan oleh Haman dalam pasal 6 tadi, 我们在第6章说到哈曼怎样来跟王说的时候， sebenarnya apa yang disarankan ini membuat orang yang dihormati raja ini seakan-akan sejajar dengan raja. 其实他把这个说要对待的人，以对待王一样的对待来对待这个有功劳的人。 Karena semua prosesi yang dilakukan seperti penghormatan kepada raja itu sendiri. 因为这一切都是以王的那种尊贵的来对待，也对待这个人。 Kenapa Haman menyarankan seperti itu, Bapak 为 Ibu? 什么哈曼把这么尊贵的提议说给王听呢？ Karena dia berpikir siapa lagi yang raja akan kasih penghargaan. 因为他觉得是谁要王要看待的呢？要看重的呢？ Ya saya lah. 唯独只有他自己吧。 Makanya dia sarankan seperti 所以 itu, 他 Bapak 就 Ibu. 建议这样的建议给王。 Akan tetapi Bapak Ibu betapa kagetnya dia. 不过他实在是非常的震惊， Betapa marahnya dia. 他也非常的懊怒， Sedih, kecewa. 他也非常难过，非常的伤心。 Bahwa dia sendiri harus menjalankan perintah raja untuk melakukan semuanya itu kepada Mordekai. 因为他本人要把这一切做在莫德凯的身上。 Bapak Ibu kalau kita perhatikan ternyata selama ini Mordekai tidak mendapatkan penghargaan secara langsung. 我们看到莫迪凯这一段时间，他都没有得到什么的回赏。 Ketika dia selamatkan raja hanya dicatat dan dia nggak dapat penghargaan. Bapak 当 Ibu. 他已经立了功的时候，
在那个边只是被记载而已，不过没有什么赏赐。 Padahal itu adalah kebenarannya. 不过那就是真正的发生的真理在那边。 Mordekai yang selamatkan raja. 原本是摩地凯已经他救了王， Bapak Ibu, bagian ini sangat penting sekali. 这一组环节呢是非常重要的。 Karena Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini terjadi di pasal 2. 如果这个在第2章已经呈现了呢？ Ketika sebuah momen di mana Mordekai belum mengalami pertobatan. 在那第2章的时候，末底改还没有悔改的情况中， Dia yang merasa punya backingan karena Esther seorang ratu. 他已经知道他有靠山了，因为以斯帖已经做了王后了。 Terus sekarang diberikan penghargaan seperti seorang raja. 然后在第2章就他已经那个王已经给他奖赏的时候了。 Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu terjadi sebelum titik resolusi? 如果他还没有在转捩点前已经得到了王的奖赏的时候，会发生什么？ Sebelum titik balik dari Mordekai? 从末底改还没有悔改的那个转捩点， Saya nggak bisa membayangkan bagaimana seorang Mordekai akan menjadi semakin sombong, Bapak Ibu. 也许末底改将成为更加骄傲的一个人。 Mungkin hati dia akan semakin rusak karena hati dia tuh merasa, oh saya lebih baik daripada Haman. 因为他的心会变成更加的不好，因为他一直觉得他是不错的一个人。 Bapak Ibu, hati ini merupakan kontrol dalam kehidupan kita. 我们这颗心呢，就是掌控我们一切的行为的一个。 Dan celakanya hati ini jika di luar Tuhan, itu bisa jadi sesuatu yang sangat jahat, Bapak 不 Ibu. 过非常恐怖的就是，当我们的心远离的神的时候呢，我们将会做出非常恶毒的事。 Jonathan Edwards pernah ngomong gini, the worst viper that is in the heart. 这个人说呢，他说最坏的毒就是心， Ular yang paling berbisa itu ada di dalam hati, Bapak Ibu. 最毒的食有在我们的心里面， Yang paling berbisa dalam hati. 最毒的、最毒的。 Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan dengan sengaja belum menyingkapkan kebenaran tersebut. 所以神刻意的没有在前面已经揭开了这个真正发生的事， Dengan sebuah maksud agar Mordekai dapat mengalami pertobatan terlebih dahulu. 神是要末底改先要有转捩点，有悔改的心先， Dia harus menyesal dulu. 他要先觉得后悔的时候， Dia harus berbalik dulu. 他的心要有转回的时候， Kemudian dia dapat mengalami kebenaran 他 tersebut. 才能够承受到他真正的那个真理。 Bapak Ibu Saudara, jika sampai sini apakah kita masih berpikir bahwa semuanya kebetulan? 各位弟兄姐妹，我们是否常常看到一些事情就是很自然的发生的吗？ Apakah kita masih melihat kitab Esther dalam bentuk sejarah biasa? 我们看到以斯帖记的时候，是否只是一个平常的历史记载而已？ Atau bahkan kita menganggap Esther ini seperti film-film saja, Bapak Ibu? 也许这个以斯帖记，我们觉得哦，这个是好像一幕电影那样的来看待。 Yang pemeran utama selalu terpuruk, nanti di akhir jadi paling 我 bagus. 们看到那个主角常常在起初的时候是非常落寞的，然后在结尾的时候，他是已经成功的一个人士， Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa seperti itu. 不是这种概念来看待的。 Bahkan dalam kitab Esther ini sebenarnya sedang tidak menonjolkan Esther. 其实我们看到这个以斯帖记呢，他不是把这个以斯帖成为一个主角， Tidak sedang menonjolkan Mordekai. 末底改也不是主角， Tidak sedang menonjolkan umat Tuhan. 神的子民在波斯的也不是成为主角。 Akan tetapi melalui kitab Esther bahwa kita belajar Tuhan itu bekerja dalam sejarah kehidupan manusia. 不过在这一章呢，就要说到从头到尾都是神在掌控的一切和一切。 Tuhan itu membentuk hati manusia. 神要来塑造我们每位人的那颗心， Bahkan Tuhan melangsungkan rencana keselamatan kepada umatnya meskipun sama sekali tidak terlihat. 神是已经做了救赎的工作，其实我们的肉眼都看不到的。 Oleh karena itu Bapak Ibu tepat bagi kita untuk mendekati Esther dengan redemptive historical naratif. 所以我们就要以
看待以斯帖记，要以诉说那个救赎真理的诉说的历史来看待。Karena kita menemukan bagaimana caranya Tuhan menjaga dan memelihara umatnya tidak binasa. 我们看到神怎样来保护、保守他的名不会被抹杀全部。 Nanti di akhir kitab Ester kita akan menemukan hari penetapan orang Yahudi dibinasakan. 在以斯帖最后的一节章呢，就是说到那一天是那个王断定要灭绝犹太人。 Hal itu tetap dilangsungkan, tetapi mereka tidak binasa, Bapak Ibu. 不过那个是他们已经世纪的，不过犹太人仍然不会被抹杀全部。 Oleh karena Tuhan memakai umatnya ini untuk mendapat satu garis keturunan dari Sang Mesias yang akan lahir ratusan tahun berikutnya. 因为神要用这个种族来延续到他所已经赐下的救赎主，就是主耶稣基督。 Oleh karena itu Bapak Ibu, kebenaran yang sejati dari teks ini bukanlah soal Mordekai diangkat oleh raja. 所以在这个真理里面呢，不仅仅是末德凯被那个王看中，被他们看中，然后奖赏他。 Bukan tentang kehidupan mereka yang makin membaik di tanah Persia. 也不是说这些子民在波斯地他们的生活越来越好的状况， Bukan tentang happy ending daripada kebenaran itu. 不是我们看到一个有结尾喜庆的结尾， Tetapi Tuhan telah bekerja untuk rancangan keselamatan. 不过神已经在我们的救赎里面他动工。 Bapak Ibu, kalau kita lihat hanya dari kitab Ester saja, 如果我们仅仅看到以斯帖记里面的记载， kita bisa membayangkan betapa hebatnya Tuhan rencanakan keselamatan udah dari jauh-jauh sekali. 我们能够看到神在起初已经设计了这个救赎的工作。 Keselamatan umat Tuhan di tanah Persia berkaitan dengan keselamatan umat Tuhan sampai saat ini. 神的子民在波斯地的救赎，就是有如神要救赎我们每位的那样的。 Dan semua ini direncanakan Tuhan Itu- untuk menyelamatkan orang-orang yang jahat hatinya seperti Haman. 这一切都神来设计，来救赎，甚至要救赎像哈曼那么坏心肠的人， Hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang hatinya menganggap Tuhan itu nggak berarti. 然后要来救赎那些觉得神是没有意义的那种观念的人，神也要救。 Hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang beranggapan Tuhan tidak lebih kuat daripada dunia ini. 有些人甚至觉得神不比世界的人更伟大、更有力量，那些人神也要救赎。 Akan tetapi Tuhan dia tetap datang ke dalam dunia ini. 所以神仍然他来到这个世上， Dia tetap datang bukan untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. 他来到这个世上不是为了被高举， Akan tetapi direndahkan dari 甚 kelahirannya. 至他卑微的 Kehidupannya. 他的生命在这个世上的生命是卑 Bahkan 微的， proses kematiannya dia direndahkan serendah-rendahnya. 甚至他死亡的时候是被最卑微的方法来死在十字架。 Akan tetapi itulah kebenaran Allah Bapak 不 Ibu. 过，那就是神所要呈给我们的真理。 Dia melakukannya untuk orang-orang yang jahat seperti kita yang ada di tempat ini. 他为了你我那么坏的人来做了这个救赎。 Sekarang kita mengenali Bapak Ibu bahwa kebenaran dalam dunia ini hanya satu, yaitu kebenaran Allah. 我们要认识到，在这个世上的真理，唯有神的真理， Bukanlah suatu kebenaran dari orang-orang tertentu. 不是从某某人我们能够取到真理的， Bukanlah suatu kebenaran yang dihasilkan manusia, akan tetapi kebenaran Allah. 不是从人类所产生出来的真理，而是从神而来的真理。 Oleh karena itu sekiranya ada dua hal yang dapat kita pegang untuk mengenali apakah kebenaran itu adalah kebenaran Allah. 所以有两点，我们能够来确认一个真理到底是真的还是假的。 Yang pertama Bapak Ibu kita perlu merenungkan apakah kebenaran itu sesuai tidak dengan kebenaran Allah. 第一，我们就要深思这个真理呢，我们所认为的真理是否符合神所要求的。 Kita perlu melihat dari perspektif Allah. 我们必须从神的角度来看待某某的真理。 Melalui 我们要 firman-Nya.
经过圣经神的话语。 Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan kebenaran. 如果不顺着圣经里面的，就是不是神的真理。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二点， apakah kebenaran itu menjalankan kehendak Allah atau kehendak siapa? 我们要看待一个真理是行出了神的旨意，或者某某人的旨意。 Pikirkan baik-baik, Bapak Ibu. 我们要谨慎的来思考。 Kalau dengar sesuatu, 如果我们听到某某的消息或新闻， kalau lihat sesuatu, 如果我们看到什么发生的事件， kalau baca sesuatu, 我们读到有关什么的东西， kebenaran itu menjalankan kehendak Allah atau kehendak siapa? 我们看到里面的真理，它是顺着神所走的，或者顺着人所行的呢？ Bapak Ibu, dari perenungan kita hari ini bahwa kita belajar kebenaran daripada Allah itu tidak dapat ditutupi. 所以今天我们所学习的就是神的真理是不能够被掩盖的。 Kebenaran dari Tuhan akan bekerja tepat pada waktunya. 神的真理将在对和的确的空间和时间会呈现出来。 Oleh karena itu kita hanya diminta Tuhan untuk taat, 所以我们呢就要顺着神的旨意，我 untuk 们要 bertahan 顺从， dalam kebenaran Tuhan. 我们要在真理里面坚持着。 Kita tidak diminta Tuhan pakai semua kepintaran kita. 我们没有被神说你要使出你一切的能耐， Kita kan diminta Tuhan pakai segala kekuatan kita. 你要使出一切你的能力，你所能够的， Bahkan segala tipu daya kita. 甚至使出我们那些诡诈的方法来完成。 Untuk memperjuangkan kebenaran versi diri kita sendiri. 我们要把这些自己以为聪明的东西来胜过，来追求我们的意念的那个真理。 Karena Tuhan akan menyingkapkan semuanya tepat pada waktunya. 不过神呢，他将把真正的真理呈现出来，在他所预定的时候。 Dan percayalah Bapak Ibu, kebenaran Allah tidak dapat berubah sama sekali. 所以我们要相信神的真理不会改变。 Bapak Ibu, pada waktu saya kuliah di saat, 当传道在东南野神学院读书的时候， dari sekian banyak hal yang berkesan, 很多事情都非常使到很有印象的。 ada satu hal yang sangat membekas di hati saya. 有一个事件非常的刻在传道的心里面。 Pada waktu itu lagi belajar teologi sistematika. 当传道在学那个 systematica 的神学的时候， Lagi bahas tentang kebenaran Bapak Ibu. 那在那边的时候正在讨论这个真理的问题。 Pada waktu itu perkataan dosen saya itu seperti nancap dalam hati saya. 那个时候呢，那个教授所说的呢，非常的震撼了传道的心。 Saya bukan tipikal penulis Bapak Ibu. 传道不是一位善用言语的写作的人， Tapi karena itu terlalu mengena dalam hati saya. 因为那一段呢是非常深刻的刻在传道的心里面， Saya ambil buku bacaan sistematika itu. 所以传道就拿了那本书， Saya cepat-cepat tulis perkataan dosen itu. 他赶快传道赶快写下记载了那个教授所传说的， Di halaman paling depan. 在最前面的那一页。 Karena saya rindu, saya mau ingat itu seumur hidup saya. 因为传道要把这句话呢，一生中都要牢牢的记住。 Dosen saya mengatakan demikian. 传道这么说， Truth is truth. Even everyone no believe it. 真理仍然是真理，甚至没有人要相信它。 Lie is a lie. 谎 Even everyone believes it. 谎言仍然是谎言，甚至有很多人都来相信。 Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran meskipun banyak orang nggak percaya, Bapak Ibu. 真理仍然是真理，很多人不要去承认这个真理，它仍然是真理。 Dan kebohongan akan tetap menjadi kebohongan meskipun banyak orang yang mempercayainya. 如果一个谎言仍然是谎言，无论有多么多人来相信它，它仍然是谎言。 Bapak Ibu Saudara, kebenaran Allah tidak pernah dapat ditutupi. 所以神的真理呢，不能够给人来掩盖的。 Saya ingin mengajak kita merenungkan hari ini.
传道要约我们大家一起来思想， Jikalau kita hidup dalam kebenaran Allah, 如果我们活在神的真理中， namun kita menderita karena kebenaran tersebut, 不过我们又在这个真理中受了很多的苦， maka bertahanlah Bapak Ibu. 所以坚持吧， Bertahanlah Bapak Ibu. 坚持吧， Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup. 因为神在我们的生命中正在工作，正在动工。 Namun jika hari ini kita sedang hidup dalam kepalsuan, 如果今天呢，我们活在一个伪装的状态中， dan terlihat seakan-akan hidup dalam kebenaran Allah, 不过这个伪装呢，看起来好像我们是活在神的真理中， hati-hati Bapak Ibu. 所以我们要真的要小心， Karena seperti Esther pasal 6 ini, 就犹如以斯帖记第6章那么样， Tuhan akan menyingkapkan semuanya. 神将把一切的伪装敞开， Tuhan tidak pandang atau pilih orang mana yang akan disingkapkan, mana yang tidak. 神不会选哪一个他要掀开，哪一个他要帮你掩盖，不会的，每个人都会被神呈现出来。 Tuhan akan menyatakan kebenarannya. 神将把他的真理呈在我们每个的生命中。 Saya ingin menutup dengan ada 2 tokoh besar dalam kekristenan Bapak Ibu. 传道将以2个基督徒非常有名的神学界的人， Satu tokoh mewakili dunia apologetika Kristen yaitu Ravi Zacharias. 有一位就是叫做 Ravi Zakaria 的， Dan yang kedua khususnya mewakili dunia pastoral Kristen khususnya untuk kehidupan spiritual dan keluarga yaitu Philip 这个属 Yancey. 灵的就是 Philip Yancey。 Apa kemiripan dari kedua tokoh ini Bapak Ibu? 这2位基督徒的名人，他们所经历的有什么相同的地点 Pertama 呢？ Bapak Ibu, 第一个， mereka sama-sama hamba Tuhan. 他2个都是神仆， Dipakai luar biasa. 他们被神真正的用到非常广的来使用， Bahkan mereka ngomong apa orang percaya Bapak Ibu. 甚至他们说他们是信神的圣徒。 Namun ternyata mirisnya persamaan yang kedua dari mereka adalah 不过非常悲哀的就是这2个人的共同点是什么呢？ mereka sama-sama melakukan sesuatu di luar kebenaran Tuhan. 他们2个都做出了在真理以外的一些事件， Sesuatu yang mereka anggap kebenaran versi diri mereka sendiri. 他们把他们本身认为真理的事情做出来。 Ketika Ravi Zacharias meninggal dunia Bapak Ibu, 当这个 Ravi Zakaria 他去世的时候， diungkapkan kasus dia tentang pelecehan seksual. 他有那个性侵犯的行为。 Dan Philip Yancey yang masih hangat sampai hari ini, 菲律宾西在今天呢，我们都能够收到他的， dia tiba-tiba mengaku tentang perselingkuhan yang dia lakukan selama 8 tahun. 他承认了他已经8年了出轨，在他的圣洁的婚姻中已经出轨了8年。 Bapak Ibu Saudara jangan tunggu sampai Tuhan menyingkapkan semuanya. 我们不要等到神把我们所伪装的东西把它敞开了， Jangan tunggu sampai Tuhan menyatakan ketidakbenaran kita. 不要使到神来敞开我们的不义。 Barulah kita bertobat karena dosa yang kita 到了那一 perbuat. 点，我们才要来悔改。 Ketidakbenaran yang kita lakukan 我们所做出的那些不应该做的不义的事， akan membawa dampak sampai kepada keluarga dan orang-orang terdekat 这 kita. 些事将会影响到我们的家庭、我们的后代，还有我们周遭的人都受到伤害。 Bapak Ibu bisa bayangkan keluarga mereka berdua gimana? 我们可以想象这2个人他们的家庭到底会怎么样的呢？ Ini dampak dari melakukan ketidakbenaran. 这就是一个影响，从一个不义的行动能够延迟到影响到非常广。 Oleh karena itu Bapak Ibu mari kita renungkan apakah saya hidup dalam kebenaran Allah. 所以我们要真正的来思想，是否我们已经活在神的真理里面？ Renungkan baik-baik Bapak Ibu. 我们来真正的来思考， Jangan sia-siakan hidup. 不要把我们的这一生恍然的度过。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。
Kami mohon belas kasihan Tuhan kalau kami hidup jauh daripada kebenaran Allah. 神啊，我们来求你的怜悯。如果我们的生命是远离你的真理的， Satu kerinduan kami Tuhan, nyatakan kebenaran itu. 神啊，求你把你的真理藏在我们的生命中， Tolong kami agar kami bisa berubah. 求你使到我们真正的能够悔改， Dan tolong kami mungkin kami sedang hidup dalam penderitaan karena kebenaran Allah. 也求主你帮助我们每位在痛苦中，不过在坚持你的真理中所活的人。 Mampukan kami untuk bertahan ya Tuhan. 求主你赐给我们力量，使到我们能够坚持在你的 Dan 真 biar 理中， dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh dalam kebenaran Allah. 也使到我们的生命能够活出神你真正的真理。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 神啊，实在感谢你的话语， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我们的主耶稣基督的名，我们祷告，我们求， Amin. 阿门。